Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat kembali ke siaran kita Biztalk hari ini. Sesi yang saya pun tak ingat dah yang ke berapa. Saya minta maaf. Mungkin nak kata banyak sangat tak pun kan. Tapi dah tak ingat dah yang ke berapa. So, untuk sesi kali ini, saya bawakan, selalunya saya bawa seorang. Kali ini datangnya berdua. Nampak saya di tengah-tengah, diapit oleh dua jejaka di sebelah saya. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada yang tahu, ada yang tak tahu berkenaan dengan DR Niaga ni. DR Niaga ni apa, untuk siapa dan bagaimana. Jadinya kita bawakan Bank Rakyat pada hari ini untuk membentangkan kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan skim pembiayaan BR Niaga. Tetapi yang baiknya pada petang ini bukan sahaja BR Niaga yang akan dibelaskan ataupun diwawarkan kepada tuan-tuan dan perempuan, malah pelbagai pembiayaan ataupun skim yang Bank Rakyat tawarkan akan dikongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadinya jangan lupa untuk kongsikan kita punya sesi live ni kepada lebih ramai kawan-kawan yang lain. Dan ramailah yang tahu. Kalau tak share tak tahu. So macam kita tahu tak semua orang perlukan pembiayaan, tetapi mungkin ada yang memerlukan. Bukan nak menggalakkan tuan-tuan dan perempuan untuk membuat pembiayaan, tetapi untuk mengembangkan sesebuah perniagaan perlu ada pembiayaan. Macam tu. Betul kan? Betul kan? Okey. Bersama-sama saya bawakan dua jejaka, iaitu Encik Muhammad Fauzan bin Ahmad selaku Eksekutif Pusat Pembankan Perniagaan Johor. Selamat datang Encik Fauzan. Dan Encik Muhammad Noor bin Jaafar, Eksekutif Pusat Pembankan Perniagaan Johor juga daripada Bank Rakyat Malaysia Berhad. Okey. Untuk sesi petang ni, seperti biasa, tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya secara, nak kata formal, janganlah formal sangat kan. Kita kan macam santai-santai. So boleh tanya di ruang komen. Saya akan bacakan komen-komen yang terdapat yang tuan-tuan dan perempuan tanya dekat sini. Saya akan ajukan bagi pihak tuan-tuan dan perempuan untuk Cik Fauzan dan juga Cik Nur jawab lah. Okey. Jadinya sebenarnya Cik Fauzan ni dengan Cik Nur dia kata dia nervous. Dia tak tahu saya ni nervous, dia ambil dua ni selalu seorang. Okey, Cik Fauzan mungkin boleh kenalkan diri dahulu. Okey. Berapa lama, dekat mana kan ofisnya kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Aina. Okey, nama saya Muhammad Fauzan bin Ahmad, boleh panggil Fauzan lah. So kita mewakili pada Bank Rakyat Johor. Kita punya station branch dekat Lakin Perdana. So itu dikira center lah, center untuk satu Johor. Oh, okey. And then untuk Bank Rakyat ni, pada hari ni kita akan explain pasal semua produk, tapi kita akan kita akan pentingkan untuk biar Johor Niaga. Sebab sekarang ni biar Johor Niaga sekarang memang banyak hit lah, tengah hit untuk customer untuk apply. So hari ni kita akan bagi tahu cara-cara ataupun apa kriteria-kriteria yang nak untuk kita boleh bagi pada customer-customer. Okey, terima kasih Cik Fauzan. Okey, Cik Nur pula. Dah lepas Cik Fauzan, kita pergi Cik Nur pula. Okey, silakan. Nama saya Muhammad Noor bin Jaafar. Kami adalah satu pejabat lah di pejabat Pusat Perbankan Perniagaan Bank Rakyat Johor. So memang stesen kita dekat Lakin Perdana. So kita cover area Johor lah. Satu Johor maksudnya? Satu Johor. Daripada utara sampai selatan lah. Daripada Lakin Perdana, kita juga ada terdapat startup yang terletak di daerah-daerah yang tertentu lah, seperti di Muar, Selamat, Keluang, Batu Pahat dan Mersing. Ada 6? Johor ada 2. Ada 6. Tapi biasa yang untuk yang mikro, mereka ada di cawangan-cawangan yang kita sebut tadi lah. So selain daripada BR Johor Niaga yang telah diinsentifkan oleh Kerajaan Negeri Johor dan Bank Rakyat, kami juga terdapat pakej-pakej pembiayaan yang lain lah selain daripada Johor Niaga. Kadang orang tanya untuk Johor je ke? Yang ini memang untuk Johor lah, tapi untuk skim yang lain tidak. So jangan risau, insyaAllah. Okey, kita teruskan kepada lain. Okey, so tuan-tuan dan perempuan, pendengar kita pada sesi petang ini, so bolehlah kongsi, bukan saja untuk orang Johor. So dia orang yang luar Johor pun boleh dengar, tetapi untuk BR Niaga saja, khasnya untuk negeri Johor, untuk rakyat negeri Johor. Kerana apa? Kerana ini yang telah dilancarkan oleh Menteri Besar Johor pada 22 Mac 2023. Sudah 22 Mac sampai sekarang, ini adalah satu inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Johor kepada rakyat
dan ataupun perniagaan syarikat-syarikat yang berada di negeri Johor. Fokusnya kepada PKS. Betul. Dan mikro lah. Dan mikro. Okey. So kita akan masuk, kita ada 2 sesi yang dekat sini. Kita akan fokuskan kepada BR Niaga dahulu. So lepas tu kita akan pergi kepada skim-skim lain di bawah Bank Rakyat. So tuan-tuan dan perempuan, kalau terlepas sesi yang pertama, mungkin dah masuk pada sesi yang kedua, jangan risau, siaran ni boleh diulang tayang. So tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke backward untuk tengok yang terlepas tu lah. Okey, kita mulakan, boleh ke? Okey, boleh. Okey, jangan nervous. Saya pun tak nervous kot. So untuk pembiayaan Bank Rakyat ni, adakah kita nak masukkan BR Niaga kan? BR Johor Niaga. Sebelum kita masuk lebih kat BR Johor Niaga tu, mungkin kita nak tahu BR Johor Niaga ni tadi dah cakap MB yang umumkan. Betul. So sehingga ke sekarang dah ramai ke yang memohon? Okey, untuk Jun ni ada sekarang total register dah lebih kepada 200. Ramai. Pada 200, betul. Ni untuk satu Johor lah. Sebab ada setengah customer yang yang daftar, bila dia daftar under POJB, automatic dia termasuk dalam registration. Sebab kadang ada serta customer, setengah pelanggan dia terus direct ke, ada yang terus direct ke bank, ada yang terus bila direct ke bank tu, benda tu, so kita kena inform customer, kena register dulu. Once dah register, so dia akan masuk dalam registration tu. So total sekarang lebih kurang lebih daripada 200 lebih lah. 200 lah, lebih daripada 200. So total. Okey. Cik Fauzan dah bagi tahu tadi berkenaan dengan kena masuk ke PJB dulu, jangan pergi ke bank dulu. Okey, itu kita akan masukkan pada sesi kita sekejap je lagi. So dekat sini tuan-tuan dan puan boleh stay tune. Sekali lagi saya minta tuan-tuan dan puan berkongsi kita punya sesi live kita pada petang ini untuk rakan-rakan yang lain. Boleh share melalui Facebook ataupun boleh share melalui link, share lah dekat kawan-kawan kan. Macam tu. Okey, Cik Fauzan, mungkin boleh teruskan dengan BR Johor Niaga? Okey, baik. Okey, so kalau bila kita tengok fasiliti BR Johor Niaga, memang khas untuk Johor lah. Untuk Johor, so sebab ada tengah customer, ada setengah pelanggan datang untuk apply untuk BR Johor Niaga, tetapi sayangnya dia bukan orang Johor. Misal kata contoh dia berniaga kat Johor, tapi dia bukan orang Johor. Contoh orang laju, contohnya Melaka ke KL ke kan. So memang tak dapat. So memang requirement syarat yang pertama mesti Johorian. Johorian tu masih bukanlah beralamat di Johor, tapi IC 01. IC 01 Johor. Okey. IC 01. Okey, so untuk BR Johor Niaga ni package dia kita collaborate bersama dengan Kerajaan Negeri Johor, di mana Kerajaan Negeri Johor bantu untuk subsidi pembayaran yang dibiayai oleh bank kepada pelanggan. So dia terbagi pada dua, SME dan mikro. SME untuk perusahaan kecil sederhana dan juga mikro. So yang tadi tu kan saya dah cakap untuk Johorian je kan. Tapi kalau untuk SME dia lain. Kalau SME dia misal kata contoh dia adalah orang Johor, ada setengah shareholder dia, sebab shareholder dia director kan, dia ada director, so dia ada shareholder. So kita tengok majority pemegang saham mana yang paling tinggi, contoh di Johor, so layak lah dia untuk apply BR Johor Niaga. Misalnya kata contoh customer individu A, dia director, dia adalah juga pemegang saham, dia pemegang saham sebanyak contohnya 50, lebih daripada 50%, contohnya 60%. Yang selebihnya lagi dua director hanya pegang 10%, tapi dia bukan orang Johor. So kita boleh ambil, kita boleh buat permohonan lah. Andai kata contoh lebih dari contohnya lebih ataupun kata Johorian tu pemegang saham dia kurang daripada 50%, so memang tak dapat nak untuk fokus BR Johor Niaga, tapi kita boleh fokus pada pembiayaan produk-produk yang lain. Contohnya ada BR Plus, yang tu akan explain pada Cik Noh lah, Cik Muhammad Noh nanti. Okey. Jadinya untuk BR Johor Niaga ni memang fokusnya kepada usahawan Johor yang ber-IC 01, tetapi sekiranya dia ada beberapa pemilik syarikat, kita tengok persen dekat situ.
Tengok percentage dia, berapa majority shareholder dia dalam tu. Kalau more than lebih kepada 50%, so boleh layak lah untuk Biar Juniaga. Kalau anda kata tak dapat, kita boleh buat under facility ataupun produk yang lain. Okey. Tadi Cik Fauzan ada beritahu berkenaan dengan micro dan juga PKS. So apa beza di antara dua tu? Okey, micro dan PKS ni ada beza. Untuk micro, pembiayaannya hard limit kepada 50,000 sahaja. 50,000. 50,000 saja. Manakala kalau SME lebih daripada 50,000 lah. 50,000 jumlah maksimum lah 50,000 Maksimum saja. betul, 50,000. Okey. So mungkin Encik, kita boleh buka. Okey, dekat sini kita nampak macam micro 9.5% dan PKS tu 3.58%. Itu yang ditanggung oleh kerajaan negeri. Betul. Okey, kalau kita nampak dalam slide ni, okey, package pembiayaan dengan kelebihan subsidi yang kadar keuntungan oleh kerajaan negeri Johor, kadar dia adalah 95% 100 tahun itu untuk pada micro. Ni info untuk micro lah. Kita ada bagi tempoh pembiayaan, tempoh selama 5 tahun, termasuk 9 bulan tempoh penangguhan lah. 9 bulan tempoh penangguhan ni maknanya grace period ataupun nama lain dia pelanggan cuma bayar profit saja. Maksudnya contoh nombor installment dia 1,000. Bisa kata contoh nombor installment 1,000, tapi disebabkan ada penangguhan tempoh bayaran atau grace period, dia cuma bayar 500 atau 400 saja. Macam tu. So ini kita bagi untuk penangguhan pada pelanggan-pelanggan yang mana sebab seperti kita tahu impact COVID tu walaupun dah habis tapi dia still still ada efek kepada customer pelanggan kita lah. Betul, sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. So had pembiayaan dia sehingga 50,000. Memang untuk 50,000. Yang ni memang fully subsidi daripada State Johor. Lain pula kalau PKS. Kalau PKS ataupun SME, dia kadar keuntungan dia BFR plus 1 ataupun kadar semasa 6.83. Yang ni juga ada juga tempoh penangguhan selama 9 bulan. Orang kata grace period lah. Yang ni hak pembiayaan dia sehingga 500,000 dalam tu kita tulis hampir 1 jutaan. Tapi untuk Biar Juniaga kita sampai 500,000. 500,000. Betul. Okey. So yang ini macam okey, yang ni pula. Okey, sorry. Yang ni untuk PKS ni dia dapat subsidi 3.58. Banding dengan PKS fully subsidized by State Johor. Tapi kalau SME separuh lah. Kiranya separuh pelanggan bayar, separuh lagi daripada State Johor. Macam tu. So benda tu pun adalah satu inisiatif State Johor untuk bantu customer-customer kita untuk dia boleh sustain ataupun kelangsungan dalam dia punya perniagaan lah. Jadi tambah selepas tolak 3.58% yang ditanggung oleh kerajaan negeri itu, so customer hanya menanggung 4, lebih kurang 4. Lebih kurang macam tu lah. 4%. So kalau kita selalu kita submit financing, biasa kita pakai profit charge kerana kita ada keuntungan. Tapi biasa kalau konvensional, kalau tak faham, kita cakap senang kata interest lah. Tapi kita tak sebut interest lah sebab biasa kita pakai apa ni, kadar keuntungan 4.25%. Berbeza dengan mikro, kerajaan negeri tanggung 9.5%. Okey, betul. Okey. Tadi macam slide yang kita nampak tadi, yang saya tahulah dia cuma ada micro dengan PKS. Saya pun macam ada lady je, benda baru yang saya pun tak tahu. So lady ni memang dia special, memang untuk kita tahu lady memang untuk perempuan lah. So dia macam memang untuk usahawan wanita sahaja. Betul. Okey, kalau kita dalam slide tu, kita dah nampak mula-mula kita ada bagi pada SME dengan micro. Tapi juga kita ada untuk satu facility produk iBiz Lady, Biz Lady rakyat lah. So sama juga bawah Juniaga yang mana dia fokus kepada untuk usahawan wanita yang warga negara Johor lah. Bisa kata contoh dia peniaga kedai makan yang mana dia memang adalah wanita, so dia boleh apply under Biz Lady. Dia punya orang kata benefit ataupun kriteria atau syarat dia sama macam tadi SME dengan micro. Cuma bezanya adalah untuk wanita. Contohnya dia tempoh pembiayaan juga live selama 7 tahun dari 9 bulan grace period. Macam mana saya cakap tadi, dia boleh cover subsidized by State Johor dengan hak pembiayaan dia sehingga
RM500,000. RM500,000. So ini berapa ni tak persen kisah, tadi dia punya rate yang ditanggung kerajaan negeri? Yang ni bergantung pada lady tu. Kalau lady tu adalah bawah SME, kita bawah SME. Kalau lady tu bawah micro, Dia dapat RM95 tu. Betul. Okey. Mungkin saya bertanyakan satu soalan dekat sini sebab dia relate dengan interest ni kan? Boleh ke? Boleh. Okey. Daripada Hazika Azmi. Encik, boleh jelaskan macam mana interest rate yang peminjam perlu bayar balik setiap bulan? Maksudnya, setiap bulan peminjam kena bayar 95% interest rate dan apakah yang disubsidi oleh kerajaan Johor? Okey, untuk interest rate yang peminjam perlu bayar setiap bulan, maksudnya dia macam ni, kalau pembiayaan ni pembayaran pelanggan adalah dikira macam 9.5% tu setiap bulan dia kena bayar. Tapi kerajaan negeri akan bayar balik kepada akaun pelanggan selepas 14 hari, setiap 14 bulan. Betul. Per minggu dia akan reimburse balik kepada akaun pelanggan. So sebab kat sini kita nak menggalakkan customer supaya disiplin membayar. Okay. Kemudian baru kerajaan negeri akan tanggung itu punya interest. Sama lah, tapi kita kena bayar dulu lah. Tapi kita akan dapat balik. Method dia kena bayar dulu baru kerajaan negeri akan bayar balik macam tu. So dia sepanjang contoh tempoh tu 5 tahun, so 5 tahun dia kena bayar dahulu lah baru dia kerajaan akan bayar balik macam mana? Dia setiap bulan. Misal kata contoh bulanan dia adalah 1,500, contoh 1,500 Okey, dia bayar 1,500 nanti selepas 14 hari akan dikredit balik. Contoh 1,500, 500 adalah profit tu yang akan kredit balik dalam current account dia. Macam tu. Okey. So benda ni adalah satu inisiatif juga untuk pelanggan-pelanggan untuk buat bayaran, and then ini juga salah satu inisiatif dari State Johor untuk tengok mana-mana customer yang tu kena bayar lah untuk pembayaran bulanan. Sebab ni itu mekanisme dia macam itu. Sebab memang kita menggalakkan customer membayar pembiayaan, sebab ini bukan subsidi 100%, di mana yang duit principal, duit itu adalah duit bank. Jadi setiap pembayaran tu mesti berbayar semula. Jadi kita buat setelah berbincangan sebelum ni dengan kita punya bosses kerajaan kan. So ini adalah metod yang terbaik yang diorang sudah sediakan. Okey. So mengharap menjawab soalan daripada Encik Hazika Azmi. Okey, kita nak pergi ke dekat mungkin orang nak tahu dah tahu berkenaan dengan info micro, PKS dan juga lady ni. So siapa yang layak, siapa yang tak layak, betul tak? Okey. So mungkin dekat sini siapa yang boleh mohon untuk biar niaga ni? Mungkin Cik Fauzan, Cik Fauzan boleh terangkan? Okey, kalau pada pembiayaan biar Johor Niaga, memang ni adalah usaha sama antara Biar Rakyat dengan Kerajaan Johor bagi mengekalkan kelangsungan melalui bantuan subsidi. Okey, untuk kelayakan pertama sekali adalah mesti orang Johor dia lah. Yang JDT, orang kata JDT. So, and then perniagaan berdaftar dan beroperasi di Johor. Okey, anda kata contoh ada pelanggan yang mana dia baru saja daftar SSM. Misal kata contoh dia daftar pada tahun 2022, awal tahun 2022. Tapi sebenarnya dia dah operate lama dah. Dia dah bisnes lama dah. Contohnya dia jual goreng pisang ke, lebih kepada 2 tahun, 3 tahun. Contoh kita 5 tahun lah. Tapi belum register SSM lagi. So boleh mohon, tapi kena dapatkan pengesahan daripada Ketua Kampung mengatakan bahawa syarikat A Enterprise telah beroperasi selama 5 tahun. So benda tu kita boleh terimalah benda tu memang dia dah buat operasi lama, cuma kita boleh akses permohonan tu. And then yang paling penting sekali, dia kena daftar sebagai usahawan negeri Johor melalui PU Padu lah, PUJB. So bila dia dah daftar, automatik kita boleh dapat dia punya application. Bila dia daftar hantar ke Biar Rakyat, kita akan proses macam biasa. And then perniagaan adalah patuh syariah. Bila dan keempat, perniagaan mestilah sempurna masa lah untuk full time punya business. And then tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja, modal pusingan, modal kerja untuk beli barang, beli peralatan pun boleh, jentera pun boleh. And then yang biasanya dia tak ada cagaran. Memang tiada apa-apa cagaran yang bank charge. And then dia pembiayaan ni ada
untuk berjangka saja, maksudnya term financing lah, bayaran bulanan saja. Okey. So macam tadi Encik Fauzan cakap usahawan Johor. Saya tak nampak. Okey. Usahawan Johor, negeri Johor tu kan, usahawan negeri Johor. Lepas tu perniagaan berdaftar dan beroperasi di Johor. So ini memang tadilah, memang dia adalah syarat 01. Betul. Walaupun contoh kalau dia 01 tapi dia berniaga dekat Melaka, dia boleh apply? Tak boleh. Dia kena beroperasi di Johor. Okey. Tapi kalau dia 05 tapi dia berniaga di Johor, tak boleh? 05 berniaga di Johor. Boleh, tapi kita tengok dah dia fall, dia di bawah kategori mana, SME ataupun micro lah, macam saya cakap tadi. Kalau dia dah operasi berapa lama, dan tengok pada pengarah saham, shareholder berapa persen. Itu. Okey, dia terbalik kepada situ. Okey. Okey, ini soalan daripada mana? Puan Rosmazura Sazana Muhammad Zulkarni. Okey. Bermastautin tetap more than 10 years tak boleh apply ke? Bermastautin tetap more than 10 years. Tapi kalau IC dia dah berapa tu? IC berapa tu kena tu? tanya, kena itulah. Kalau adakah dia syarikat adakah dia seyang berhad ataupun sole proprietor ataupun partnership lah, perkongsian ataupun sole proprietor. So bila kalau dia macam saya cakap tadi, bila dia sole proprietor tapi dia Johorian, boleh apply lah. Kalau dia dah duduk lama tapi dia sole proprietor tu tak dapat lah, sebab itu memang syarat-syarat untuk kelayakan untuk biar Johor Niaga ni. Okey. Tadi Cik Fauzan pun cakap biar Johor Niaga ni untuk perniagaan yang dijalankan hendaklah patuh syariah. Betul. Patuh syariah tu macam mana? Patuh syariah sebab kita adalah bank rakyat, adalah full-fledged Islamic bank lah. So kita adalah sepenuhnya Islamic bank. So mana yang aktiviti pelanggan yang tidak macam penuh syariah, macam kata contoh pusat hiburan ke ataupun apa-apa aktiviti yang bukan patuh syariah, so yang tu memang kita tak boleh finance lah. Okey, so back to basic, kelayakan utama memang mesti perniagaan patuh syariah. Sebab itu relate dengan bank rakyat punya. Bank Johor Niaga, and then kita adalah full-fledged Islamic bank. Kita bank untuk bank rakyat, apa-apa pembiayaan selain daripada Johor Niaga, biar Johor Niaga atau apa pembiayaan, kita akan hanya kepada perniagaan yang patuh syariah. Betul. Banyaklah perniagaan yang biasa orang macam dia kata macam okey, tak okey, tapi sebenarnya ada set-set perniagaan tu yang kita kena semak dululah. Kita ada sebab kita ada panel syariah yang akan semak kita punya pematuhan tu. Betul. Okay. So kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu perniagaan tuan-tuan perempuan ni patuh syariah ke tidak, boleh contact tu nombor sila hubungi 0724466481. Nampak sih, dia tak nampak dah dekat sini. So tuan-tuan dan perempuan boleh call nombor tu, tertanya lebih lanjut berkenaan dengan BR Niaga ataupun nak tahu perniagaan tuan-tuan dan perempuan ni syariah ke tidak, lepas ke tidak, so boleh contact nombor tertera. Okey. So tadi Cik Fauzan tu ada sebut berkenaan dengan pembiayaan ni boleh untuk beli barang, boleh untuk memulakan perniagaan tu semua. Betul. Modal pusingan pun boleh lah. Modal pusingan, dia bukan modal pusingan, maknanya kata modal kerja lah. Modal pusingan ni nama lain dia macam revolving lah, betul. So yang ni kita bagi pembiayaan term financing ataupun bayaran bulanan saja. So modal kerja lah. Misal kata contoh dia nak beli mesin ataupun dia nak beli makanan-makanan barang mentah ke, itu kita boleh gunakan lah. Ataupun dia company logistik ke, contoh. Okey. Nak tambah sikit pasal soalan yang tadi tu, yang pasal bermastautin Johor lebih, tapi I sendiri bukan orang Johor. Okey, buat masa ni ini adalah yang program ni inisiatif kerajaan Johor. Jadi buat masa ni keutamaan untuk Johor saja. So anak buatan Johor, tapi saya percaya sekiranya benda ni ada apa-apa keperluan tambahan, ada demand, syarat yang boleh akan dibuka insya-Allah pada masa akan datang. Cuma waktu sekarang memang fix untuk yes, mungkin akan datang boleh diperbaiki atau macam mana lah. So buat masa ni hanya untuk anak buatan Johor saja. Tapi tak terhenti setakat di situ, sebab kami ada program-program yang lain juga.
Betul. InsyaAllah. Okey, ada yang tanya dekat sini daripada Afiq Kai. Dia tanya, tadi Afiq kita ada sebut micro dan juga PKS. PKS tu kan perniagaan kecil dan sederhana, sedangkan micro tu adalah kecil. So, dia apa beza dia dekat situ? Nak bezakan micro dan juga PKS. Okey, terima kasih kepada Cik Afiq Cik Afiq Kai. Sebelum tu nak tahu kalau Cik Afiq Kai boleh tahu dia buat bisnes apa kan. So kita nak tahu dia punya business nature, background dia tu, dia bawah pola dia apa, dia SME atau micro. So kalau SME dia punya jualan kata jualan sales, jualan dia lebih kepada 300,000 untuk SME. Betul, okey, PKS lah. PKS tu 300,000 ke atas. Okey. Kalau untuk micro 300,000 ke bawah lah. Jualan tahunan dia. Selanjutnya kalau kita nak classify kan benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua pekerja lah. Berapa bilangan pekerja. Misal kata contoh pekerja dia lebih kepada 5, itu di bawah SME. Kalau bilangan pekerja dia bawah 5, contoh 3 orang. So dia partner dia pekerja seorang. Dah tu di bawah micro lah. Macam tu. So saya mengharapkan jawapan daripada Cik Fauzan ni menjawab soalan Encik Afiq ya. Terima kasih Cik Afiq. Okey. Jadi kalau apa-apa boleh hubungi nombor tu. Betul. Okey. So kita boleh teruskan ke? Boleh. Okey, kita akan pergi dekat senarai dokumen yang diperlukan bagi pembiayaan Johor Niaga. Nampak tak? Saya terlindung. Sekejap dia buka besar. So dekat sini dia akan pecahkan kepada micro dan juga PKS. Dokumen dia ada sama, ada tak sama. So tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini. Sementara itu Cik Fauzan akan terangkan apa dokumen yang diperlukan. Silakan. Betul. Okey. Senarai dokumen untuk BR Johor Niaga, untuk kita tengok pada micro dulu Okey, kita nampak situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kata dokumen yang diperlukan. Tapi kalau untuk overview senang, kita perlukan 3 item utama itulah, yang IC, SSM dengan bank statement. So kita boleh tengok, kita boleh buat assessment dulu. Tengok okey tak, ada tak kita minta lesen perniagaan. Kalau ada lesen perniagaan boleh provide. Kalau tak ada, kita boleh tunjukkan lain-lain lesen berkaitan lah. And then yang paling penting sekali dia punya print screen, yang nanti lepas ni saya akan tunjukkan macam mana dia punya print screen tu dekat laman web tu. Dia kena daftar dulu dalam POJB. So bila dah daftar, baru kita boleh buat submission, penghantaran kepada Bank Rakyat lah. Okey, ni untuk micro Kalau untuk SME dia banyak sikit lah, sebab dia ada SEM Berhad So kalau SME diperlukan salinan IC pada semua director ataupun shareholder, SSM, laporan kewangan 2 tahun terkini, ataupun boleh panggil auditor report lah. Auditor report untuk tahun latest lah. And then kita perlukan juga management account letters, and then salinan penyata bank untuk 6 bulan terkini, lesen perniagaan, dan juga sama macam micro, kena screenshot print screen pendaftaran POJB tu, dan juga lain-lain dokumen berkaitan. Ni dokumen-dokumen ni memang penting untuk kita untuk buat assessment, untuk layak berapa kelayakan dia, berapa dia boleh dapat semua tu lah. Lain-lain dokumen berkaitan tu contohnya apa? Lain-lain dokumen berkaitan tu contoh kalau tengoklah pada nature business je lah. Contoh nature business dia berkaitan dengan transport, so kita minta sikit lah ada license dengan transport ke, ada apa-apa dengan lesen berkaitan ke, ada dapat kontrak ke apa ke, macam tu lah kita tengok. Contoh kalau macam apa dia terlibat dengan proses ayam, masih ada sijil sembelihan, lebih kurang itulah antara dokumen yang perlu di-attach lah. Betul. Macam cakap tadi, berkaitan dengan perniagaan yang dijalankan. Okey. So diharap dekat sini dah jelas. So tuan-tuan dan perempuan boleh, kalau ada beberapa yang tak faham, boleh kontak nombor yang tertera. Dalam masa yang sama, boleh juga tanya di ruang komen kita. Saya akan tanyakan bagi pihak tuan-tuan dan perempuan. Okey, mungkin tadi Cik Fauzan pada bagi tahu untuk application dia, masih nak mohon pergi dekat laman web PJB tu, kenapa nak kena print screen tu, kenapa? Adakah itu mandatory? Itu mungkin sekejap lagi Cik Fauzan akan kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, tapi saya menyeru kepada tuan-tuan dan perempuan untuk berkongsikan kita punya siaran langsung ini kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai yang tahu. So lebih banyak soalan yang diajukan, lebih ramai yang faham, supaya tak naklah ada lagi tak faham kan soalan-soalan ni. Okey, ini adalah definisi mikro yang tadi
pertanyaan tadilah yang Daripada macam Cik Afiq. mana. Betul. Mikro kecil Jadi sedang kalau ni. Cik Afiq boleh ada dalam live sekarang, boleh nampak lah dia punya jadual yang mana kategori sama ada syarikat Cik Afiq di bawah mikro ke ataupun SME. Dari situ kita boleh nampak lah kalau dia di bawah SME atau mikro. So kat sini kita tengok kalau yang ni lebih detail lah. Dia sedana, kecil, mikro. So kalau kat sini kalau kita nampak jualan yang saya cakap SME tu, jualan tahunan 300,000 ke atas kan. Ini ada juga mikro 300,000 ke bawah, dan juga tunjuk pada bilangan pekerja. Di mana bilangan pekerja lebih pada 5 orang ataupun kurang daripada 5 orang. Okey. Jadi definisi tu terpakai untuk semua. Betul. Standard definisi Ini adalah PKS standard kan. punya general punya. PKMS. Betul, TKMS. Okey, kita akan pergi dekat bahagian pendaftaran. Mungkin kita akan minta technical team kita untuk pergi. Sebelum dia pergi ke sana, kita akan buka dulu ni paparan awal apa yang tadi minta wajib kena ada screenshot tu kan. So dekat mana yang nak di screenshotkan dia tu? Okey, ini adalah paparan dia. Okey. So kalau kita nampak sini adalah cara-cara nak daftar. So first kali kita kena masuk dulu website. Okey, first saya nak beritahu kenapa kena daftar. Betul, sebab ada pertanyaan tu. Betul. Kenapa kena daftar? Sebab ini adalah inisiatif State Johor untuk tengok berapa banyak bilangan usahawan-usahawan kita yang daftar. So bila daftar kita boleh nampak lah berapa banyak bilangan Johorian kita lah untuk daftar untuk permohonan biar Johor Niaga ni. So far kita dah lebih pada 200 lah. So cara-cara daftar first kali kena buka dulu PUJB punya website. Bila buka PUJB, mana yang tak ada lagi password ataupun belum ada lagi tu daftar dulu. Mungkin IT tu boleh tunjuk ke paparan. So bila dia daftar kat situ kita boleh okey. So siapa Misalnya contoh dia belum daftar, okey, ini dia isi dulu nama penuh, email, nombor IC, kad pengenalan dengan masukkan kata laluan lah. So bila dah daftar, then bila login dalam tu kita boleh nampak ada komponen-komponen yang dia perlu isi lah dalam tu. Dia kena fulfill semua semua tu, and then kena print screen hantar ke Bil Rakyat. So print screen tu paparan mana yang kena print screen? Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita nampak biar Johor Niaga, nampak biar Johor Niaga tu okey, yang tu kalau scroll bawah lagi, okey, boleh tekan maklumat lanjut tu. Okey, bila maklumat lanjut ni dia akan keluar borang dia. Okey, borang ni kita perlukan untuk usahawan untuk isi semua mana-mana berkaitan lah. Dan dia kena ada letak COP, contoh nama pelanggan kat mana, berapa nak mohon, berapa banyak director ataupun shareholder, bisnes kat mana, perniagaan apa. So kat sini kita nak kena isi lah sekali dengan, kalau tengok dekat page 4 ke 5 yang tu dia kena chop company lah. Ataupun declaration dekat declaration tu kena chop lah, kat sini kena chop. And then boleh hantar benda ni sekali dengan print screen untuk PUJB punya website, PUJB dalam website tu. Kalau IT kita boleh tunjukkan dekat bahagian print screen tu. Dekat bahagian print screen tadi mungkin Screen untuk pendaftaran. Betul. Print screen untuk pendaftaran. Print screen untuk pendaftaran. Ini boleh keluar balik. So sementara IT kita tengah buat kerja ni, memang borang permohonan ni memang perlu dapatkan di dalam sistem padu. Memang dalam sistem padu. Memang dah ada dalam tu sahaja. Betul. Nak dapatkan borang. Betul, dapatkan borang. At the same time, okey, ada nampak maklumat usahawan ni. Okey, ni saya cakap tadi. Kena juga isi mana yang bold merah lah. Kalau pasal dia ada bold merah tu, isikan yang bold merah tu sahaja. Dia dah isikan, okey, print screen setiap tab yang dah buat tu. Contoh komponen untuk maklumat peribadi dah buat print screen. Okey, next kita tengok pula pada maklumat syarikat, isikan, lepas tu print screen, sama juga yang lain lah. Oh, maksudnya yang dekat atas tu, semua setiap yang kat atas tu kena print screen. Print screen, print screen hantar ke kita lah. So itu menunjukkan yang pelanggan comply lah, itu comply and daftar bawa PUJB untuk bawa data usahawan ni lah. Ya, betul. So inilah yang menjawab soalan daripada Puan Rus tadi. Puan Rus, dia tanya kenapa mandatory ke benda ni? Kenapa nak buat mandatory? Kena mandatory Puan. Memang kena mandatory sebab ini adalah salah satu inisiatif untuk tunjukkan berapa ramai bilangan peniaga-peniaga usahawan kita yang memohon pembiayaan untuk fasiliti produk ni.
Okey. So saya harap menjawab soalan Puan Ros. So dekat sini saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dah faham berkenaan dengan PR niaga. So borang ni lepas dah isi semua memang kena hantar dekat mana? Okey, untuk mana yang kita ada setengah pelanggan kita yang kita ada 7 cawangan untuk mikro dan juga SME lah. Kalau contoh kita ada di Segamat, Batu Pahat, Muar, Mersing, Masai, Tamanju dengan Keluang. Betul. So mana-mana yang berdekatan kat situ boleh terus submit mana-mana cawangan yang saya sebut tadi. Ada 7. Dan juga Lakin Perdana lah. Lakin Perdana kita punya center lah. Boleh juga submit ke Lakin Perdana. Mana yang duduk dekat Segamat boleh hantar terus ke cawangan Segamat. Mana yang duduk dekat Bedek Keluang hantar ke cawangan Keluang. Situlah. Kalau dekat JB kita ada Tamayu, Lakin Perdana dan juga cawangan Masai. Adakah maklumat yang tadi Encik Fauzal cakap Masai Keluang tu address dia kita boleh dapat dekat website Betul, ada dekat website Berat. Website Berat boleh tengok dekat mana. Dekat website Berat Rakyat, dan situ ada tengok kalau cawangan Keluang kat mana. Kalau dekat Masai macam itulah. Mana yang terdekat? Mana yang terdekat lah, memang mana yang terdekat. So tak salah lah kalau macam dia dekat Muar pergi dekat JB boleh ke? Kalau mau pergi kat JB? Tapi kalau boleh yang katalah sebab dalam long way proses tu dia akan melibatkan kena buat lawatan tapak, betul, analisa perniagaan dia. Jadi mana yang dekat lebih sesuai lah untuk mengelakkan apa-apa masalah lambat atau apa semuanya. Okey. Sebab tu kita ada dekat Muar, kita dia pergi Muar sebab kita ada satu officer untuk officer yang in-charge dekat sana. Okey. So mungkin ada yang tanya, Cik Nur, kita lepas kat Cik Nur pula lah. Mungkin ada yang tanya, adakah kita tahu BR Johor Niaga ni memang kerajaan Johor punya inisiatif, adakah dia punya application ataupun dia punya prosedur dia sama macam kerajaan ke atau tidak? Okey, untuk aplikasi ni kerajaan negeri menanggung untuk subsidi interest dia, subsidi profit dia. Okey, jadi dana pembiayaan ni adalah daripada dalam bank lah. So kerajaan negeri subsidi untuk kita punya profit charge lah. Jadi customer yang untuk mikro dia akan ujung-ujung dia akan bayar 0% lah. Tapi dia punya principal tetap dia kena bayar. Okey, oleh kerana itu syarat-syarat yang ditetapkan adalah termaktub kepada bank punya syarat. Okey, bank punya syarat termasuklah kita nak analisa kita punya report dekat kita punya CP, dekat kita punya sitos, kita punya tengok keboleh pasaran kita punya perniagaan, semacam perniagaan. Sebab tu kita bagi perniagaan ni berdasarkan kepada limit sektor dan limit dia punya sama ada dia mikro ataupun kecil ataupun besar. Sebab kita akan bagi berdasarkan kepada perniagaan mereka dan kita akan contohlah dia layak 50 tak akan kita tak akan lebih dari contoh macam itulah. Sebab ujung-ujung customer tetap kena bayar. So kita akan berdasarkan kepada kemampuan bisnes mereka itu sendiri. Betul. Okey. So tadi nak tambah sikit untuk permohonan aplikasi itu mana-mana branch pun pelanggan boleh hantar, tapi saya elok-eloknya kepada 7 branch yang tadi lah, sebab kat situ kita ada pegawai mikro yang kita letakkan atau allocate dekat 7 branch itu tadi. Tapi kalau nak hantar ke mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So nanti mereka akan hubungi kepada kita lah. Betul. So untuk BR Johor Niaga boleh hantar dekat 7 branch tadi. Mana-mana branch boleh. Mana-mana branch boleh. Tapi eloknya yang 7 branch tadi itulah. Tapi jangan hantar dekat Melaka pula. Sini memang untuk Johor So kena hantar dekat Johor sahaja. Betul. Okey. Kita dah habis dekat bahagian Johor, BR Johor Niaga. So kita akan ajukan ada 2 soalan lah. Saya nampak kat sini sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. So soalan dia daripada mana tadi? Terlepas. Sofia Daud. Okay. Saya tak pasti Cik Fauzal atau Cik Nur yang nak jawab. Tuan, sales tahunan lebih dari 300k. Okay. Tapi pekerja cuma 2 orang, termasuk dalam SME atau micro. Layak apply tak? Dan run business telecommunication. So siapa yang nak jawab? Saya pecahkan. Okay. Puan Sofia Sofia. Puan Sofia dia punya sales dia lebih daripada 300,000. Tapi pekerja 2 orang. 300,000 tu and pekerja dia 2 orang je lah. Termasuk diri dia ke atau bukan? Kalau misalnya kita contoh
kalau contoh kalau termasuk diri dia, maknanya dia fall under micro lah. Macam tu. Tapi tak apa, boleh je apply, hantar je dokumen pada kita. Nanti along the way tu kita akan boleh buat assessment ability lah untuk SME ataupun micro. Betul. Okay. So, sebab kadang-kadang pekerja dia macam ni, ada yang local, ada yang foreigner. Betul. Kadang-kadang part-time full time. ada yang part-time full time. So that's why kita boleh, that's why kena tanya Puan Sofia lah. Kadang-kadang ada yang ambil part-time ke. Kalau part-time, kalau lebih pada 5 orang pun dah kira boleh lah under SME. Macam tu. Okey, so saya harap menjawab soalan untuk Puan Sofia. Manakala soalan seterusnya daripada Hazika Azmi, Encik, kalau saya syarikat Sendian Berhad, ada laporan keuangan tetapi sales belum melebihi 300 setahun. Saya layak untuk kategori mikro atau PKS? Okey, syarikat Sendian Berhad Puan Hazika. Puan Hazika syarikat Sendian Berhad, tapi sales dia lebih pada 300. Belum melebihi, bawah 300. Kalau bawah 300,000 kita ikut kita punya guideline tadi lah. Kalau guideline, kalau less than ataupun kurang daripada 300,000, di bawah mikro lah. Mikro. Betul. Pembiayaan sehingga 50,000. Betul. 50,000. Okay. Tapi nak tahu yang tu adalah latest ke ataupun latest management account ke ataupun sebelum ni. Kalau ada increase ataupun sebelum ni dia bawah 300,000. Tapi tahun ni kalau ni management account lebih daripada 300,000. Itu kita boleh buat assessment lah. Boleh je hantar pada mana-mana cawangan berdekatan. Nanti kita boleh buat assessment untuk syarikat tu. Kalau sebab syarikat Sendian Berhad kan. So ada yang management account. Kalau ada management account tu lebih daripada 300,000, so dia buat SME. Kalau dapatkan detail, boleh je hantar dia punya application siapa dia. So nanti kita akan access lah dia punya syarikat. Betul. Nak apply lebih ke atau nak apply kurang ke. Betul. Biasanya cuma dekat definition SME. Kena ikut definition SME lah. Mikro tu je. Tapi insyaAllah lah kalau mesti kata syarikat Sendian Berhad, tapi syarikat Sendian Berhad ni kena ada laporan audit yang terkini lah untuk kita submit application. Berbeza dengan yang kecil-kecilan mungkin documentation dia agak lebih light sikit. Tapi kalau biasa kalau Sendian Berhad kena provide yang complete documentation lah. Betul. Sebab dia tertakluk kepada atas syarikat, maka dia kena sekali lah dokumen audit tu untuk kita access. Betul. Untuk punya bisnes. Okey. So harap menjawab soalan Encik Aziz. Puan Hazika. Maafkan saya, Puan Hazika. Okey. So sekiranya tuan-tuan dan perempuan dah apply untuk DR Johor Niaga tetapi tak lepas, jangan risau kerana Bank Rakyat ada banyak lagi skim-skim pembiayaan lain yang ditawarkan kepada perniagaan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin ada yang pertanian nak masuk tak dapat dekat Biar Niaga, boleh pergi dekat Biar Tani nanti. Nampak saya dah bocorkan sikit dekat Biar Tani. Okey, sebelum kita pergi dekat skim-skim lain, kita akan lihat sebentar. Cuma saya nak tanya satu lagi soalan lah. Kita ajukan satu lagi soalan. Boleh daripada Assalamualaikum. Nak bertanya, dalam form ada tulis kumpulan bantuan diri KBD. Di mana boleh dapatkan list kumpulan ini ya? Terima kasih. Borang yang mana? Okey, ni borang yang Biar Johor Niaga ada isi. Kalau kita buka, kalau boleh buka form. Kita minta kita punya teknikal untuk buka form yang tadi. So dekat dalam borang tu ada KBD. Kumpulan bantu diri. Kumpulan bantu diri tu apa tu? Kumpulan bantu diri ni untuk mikro punya permohonan lah actually. Sebab benda tu tertakluk pada SME mikro lah. Tapi kalau tak tahu kumpulan bantu diri tu, just kosongkan je lah. Kosongkan je ataupun bawa je ke cawangan dan nanti kita akan assessment. Kita tak payah isi dulu yang tu. Macam tu. Dan yang penting isi yang mana yang orang kata yang tahu je lah. Section. Dia yang penting kalau tidak boleh muka surat 1. Okey, muka surat 1 tu yang ni paling penting lah. Ini paling penting, maklumat pemohon ni paling penting, maklumat perniagaan, director, and then yang ni dia cakap maklumat bantu diri ni. Tak apa, yang ni kosongkan dulu. Kumpulan bantu diri. Yang ni kosongkan. Isi yang bagian yang untuk KBD ni boleh kosongkan, tak payah isi tu tak apa. Sebab untuk BRJN kita tak ada keperluan untuk yang KBD ni lah. Tak boleh kosongkan saja.
Yang penting detail-detail yang selain tu perlu diisi lah, nama, nombor telefon, apa, bisnes perniagaan. Dan yang paling penting tanda tangan lah, tanda tangan. Job. Sebab kalau kita tak ada tangan, benda ni PDPA, jadi kita tak boleh proses dengan application. Okey, so harap menjawab. Mungkin kalau ada para usahawan tak tahu, untuk buat PR Johor Niaga ni, yang saya boleh rumuskan, bahagian KBD tu tak payah isi lah. Betul. Tak payah isi. Okey, so lepas dah complete yang lain, boleh submit dekat Bank Rakyat yang berdekatan. Okey, kalau tak tahu dekat mana yang berdekatan, boleh buka website Bank Rakyat, tengok dekat bahagian Johor, negeri Johor, dekat belah mana yang paling hampir dengan Tentera Perempuan untuk memudahkan. Kalau tak tahu juga, boleh je contact dekat nombor yang tertera di bawah untuk hubung. Sebab kita pun ada macam dah satu Johor ni, semua cawangan pun dah maklum. Paling tidak pun kalau dia terima aplikasi, dia akan hubungi kami lah. Tidak pun tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okey, so kita dah habis dekat bahagian BR Johor Niaga. Selepas ini kita akan masuk pergi dekat beberapa skim yang lain. So kita akan lihat sebentar. Bagi saya minum seteguk air dahulu. So kita akan lihat sebentar. Sekejap je lagi. Okey, silakan.
Assalamualaikum. Kembali lagi dalam siaran BizTalk at PJB bersama dengan Bank Rakyat pada petang ini. Okey, kita tadi dah habis. Sesi pertama kita dah habis berkongsi berkenaan dengan BR Johor Niaga. So, untuk sesi kedua, Encik Muhammad Noor akan kongsikan banyak lagi, dalam 7 ke 8 skim lagi di bawah Bank Rakyat, di mana skim ni membantu juga kepada usahawan. Mungkin dah apply dekat BR Johor Niaga tak lepas, mungkin boleh apply dekat skim-skim yang lain yang ada ditawarkan oleh Bank Rakyat. So untuk yang sesi yang pertama, kita nak pergi masuk dekat mana tu? BR Plus One, betul tak Cik Nam? Ya, plus. Okey. Plus I. Okey, BR Plus. Maafkan saya, BR Plus I. Okey. Okey, kita sambung selepas kita punya sesi untuk BR Johor Niaga. Jadi ini adalah skim-skim yang terdapat apa yang ditawarkan oleh Bank Rakyat, skim pembiayaan khususnya kepada yang selain yang Johor tadi. Okey, sekiranya tak dapat yang Johor, tak layak atau untuk mendapatkan skim yang tersebut, maka kita ada skim-skim yang lain yang boleh customer dapatkan daripada Bank Rakyat. Cuma bezanya skim yang ini tak ada subsidi daripada kerajaan negeri lah. So kadar-kadar keuntungan yang ditetapkan adalah 100% ditanggung semua oleh pelanggan. Okey, untuk skim yang pertama saya akan go through sekali lalu sajalah. Okey, ini adalah nama skim ni adalah BR Plus. Okey, skim BR Plus, package pembiayaan perniagaan dengan kelebihan insentif kepada PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan koperasi yang menerapkan amalan kelestarian. Okey, selain daripada SME, mikro, Bank Rakyat juga menawarkan pembiayaan kepada koperasi. Okey, untuk skim ni kita ada dua kategori, iaitu mikro dan PKS dan koperasi lah. Untuk mikro, kadar keuntungan dia adalah charge dia 7.5%, kadar rata setahun. Tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun dan had pembiayaan sehingga RM50,000. Okey, jenis produk yang kita tawarkan adalah pembiayaan berjangka atau term financing. Okey, term saja. Okey, yang kedua untuk PKS dan koperasi. Okey, untuk PKS kadar keuntungan plus zero lah dengan kadar asas pembiayaan semasa 6.83. Untuk SME kadar asas semasa plus 1.5. Okey, tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun, had pembiayaan sehingga 1 juta. Okey, kat sini jenis pembiayaan terbagi kepada dua, iaitu term dan juga cash line. Cash line biasa orang panggil overdraft lah. Okey. Macam dia boleh combine atau ambil satu, atau itu berdasarkan kepada permohonan. Ini saya cerita secara general sajalah apa yang kita ada. So ini adalah sedikit BR Plus. So untuk skim yang berikutnya adalah pembiayaan BR Tani. BR Tani ni of course lah, dia berkaitan dengan pertanian. Okey, program pembiayaan ini khusus untuk membantu usahawan industri makanan dan pertanian, iaitu bagi tujuan untuk meningkatkan pengeluaran agromakanan negara. So peruntukan dana untuk skim ni adalah sebanyak 100 juta lah. So kadar keuntungan dia serendah 3.75% setahun. Tempoh pembiayaan sehingga 8 tahun, termasuk tempoh penangguhan tu dia 8 tahun lah. Contoh kita bagi 9 bulan tempoh penangguhan, so total pembiayaan dia 8 tahun. Had pembiayaan sehingga 5 juta, tertakluk terbuka kepada perniagaan berasaskan agromakanan dan pertanian. So mana yang mengeluarkan produk hiliran boleh terlibat apply secara langsung dengan perniagaan tersebut. Okey, untuk kelebihan untuk BR Tani ni kadar keuntungan yang lebih rendah lah. Okey, sebab saya rasa 3.75 tu paling rendah lah. Okey, tempoh penangguhan tertakluk kepada jenis perniagaan. Contoh dia memang memerlukan nak harvest, ambil masa ke apa, so itu bergantung. Okey, tujuan pembiayaan terbuka kepada perbelanjaan modal pusingan, termasuk pembelian mesin, alatan nak ubah sesuai premis, modal kerja dan pembangunan projek agromakanan lah. Semua yang terlibat dengan agromakanan, agrofood. So untuk next slide.
Okey, skim ni adalah skim pembiayaan ekonomi desa. Sebab skim ni pun sebelum ni memang dah diumumkan sebelum ni, dah lama dah. Okey, pembiayaan ni bagi usahawan luar bandar dan Bumi Putra khususnya yang berteraskan agenda untuk membangunkan ekonomi luar bandar. Okey, kadar keuntungan dia 3.5% setahun. Okey, tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun termasuk 12 bulan moratorium. Maknanya dibayar selepas 12 bulan. Bulan ke-13 lah maksudnya. Had pembiayaan sehingga RM50,000. Okey, tapi ini terbuka kepada peniaga luar bandar saja. So ada bandar-bandar, ada yang daerah-daerah yang dah ditetapkan untuk ni lah, yang daerah-daerah betul-betul luar bandar lah. Okey, kelebihan dia yang aspek ni 30% daripada prinsipal, daripada pokok dia, okey, disubsidi melalui grant. Ini pun tertakluk kepada terma syarat lah. Okey, 12 bulan moratorium, tidak memerlukan penjamin dan cagaran. Yang ini sebab dia sistem skim government, so dia boleh wavekan untuk tidak menyemat rekod sitos dan sikris lah. Kalau masa kata adverse pun kita ada leniency lah. Contoh macam ada rekod payment tak cantik, PTPTN, khususnya PTPTN lah. Yalah, kadang-kadang kita bayar bil. Bil tertunggak berapa sen. Okey. So dia akan masuk dalam sitos. So mungkin ada salah satu kita boleh wavekan benda tu. Okey. Untuk sitos dan sikris ni kadang orang kadang-kadang confuse lah, apa sitos, apa sikris. So sikris ni adalah rekod yang apa-apa pembiayaan yang kita buat dengan bank, institusi kewangan, dia akan tertera ke dalam kita punya individual punya sikris rekod lah. Okey, kalau kita bayar cantik, dia maknanya rekod tu kosong lah. Maknanya walaupun dia ada pembiayaan, maksudnya dia ada sikris, tapi pembayaran cantik tak ada masalah, tu menunjukkan dia mempunyai disiplin untuk membayar. Okey, kalau situs ni biasanya dia macam ada tak bayar, contoh apa ni, sampai kena saman ke, kan dia bayar kowe bayar tak cantik pun mengganggu. Akan ada adverse record dalam sitos. So tu untuk skim spek lah, kelebihan dia kat situ lah. So untuk next slide, apa yang kita ada, BR Koop Lestari. Okey, Koop Lestari ni adalah untuk koperasi. Tapi Lestari ni had pembiayaannya hingga 100,000 saja. Sebab dikhusus kepada koperasi masjid dan juga koperasi berkaitan dengan pelajaran dan masjid lah. Koperasi masjid atau koperasi sekolah. Pelajaran dekat situ adalah refer to koperasi sekolah. Boleh juga memohon pembiayaan. Kadar keuntungannya adalah kadar asas pembiayaan tambah 0.5% setahun. Okey, tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun termasuk 6 bulan moratorium. Maknanya pembayaran pada bulan ke-7 selepas duit dikeluarkan, selepas duit disburse. Okey, ini kadar keuntungan yang rendah, tak ada cagaran ni. Ni memang khusus untuk inilah koperasi yang kecil-kecilan, untuk membantu mereka tambah modal perniagaan. Okey. So macam yang kita nampak dekat paparan slide ni, ada tempoh program 26 September sampai 25 September. Tu apa tu? Okey, ini setiap program-program yang kita launching, ada masa dia lah. Untuk program ni, jadi tempoh program ni available daripada 26 September sehingga 25 September 2020. Maknanya skim ni masih lagi valid lah. Sampai 25 September sahaja. Okey, so mana-mana koperasi yang menjalankan berkaitan dengan pembelajaran ataupun masjid boleh apply untuk BR Koop Lestari kerana tempoh dia sehingga 25 September tahun ni. Betul. Contoh dia boleh, tempoh tu boleh subjek ataupun bergantung pada kuasa pada peruntukan HQ lah. Okey. Contoh untuk lanjutkan lagi ke macam tu. So mana-mana pelanggan untuk nak boleh apply under BR Koop Lestari ni boleh je apply. Tapi sekiranya program ni tamat, koperasi tu masih lagi nak buat pembiayaan dan dia layak. Contoh dia mempunyai kadar jualan yang agak memberangsangkan, so dia perlukan modal yang lebih. Okey, kita ada juga skim yang sebelum tadi, BR Plus, boleh juga mohon under skim yang tersebut lah.
asalkan di bawah koperasi. Okey. Okey. Jadinya dekat sini kita dah pergi beberapa, saya rasa berapa dah? 1, 2, 3, 4 skim lain selain daripada BR Niaga yang telah Encik Nur maklumkan. Sangat laju, sangat padat. So saya rasa tuan-tuan dan perempuan faham sebab dia tak ada beza. Dia sikit-sikit je berubah dekat situ. Tuan-tuan dan perempuan boleh ulang tayang siaran ini semula sekiranya terlepas, ataupun boleh kontak nombor yang tertera di bawah, ataupun pergi ke bank rakyat yang berhampiran anda. Okey. So sekejap lagi Cik Nur akan pergi ke skim seterusnya, BR Pro Niaga. BR Pro Niaga ni macam skim-skim yang lain juga, dia tak jauh beza sangat. Betul. So mungkin Cik Nur berteruskan. Okey, BR Pro Niaga ni kita dah lancarkan sejak tahun 2022 lah. Okey. Tapi kita buat skim ni tak lama, sehingga 2023 September, 25 September. Sebab skim ni kita khususkan kepada, sebelum ni dia adalah golongan profesional yang berkelayakan tinggi, nak mencuburi bidang perniagaan. Golongan profesional tu maksudnya apa? Mungkin ada beberapa macam doktor ke, macam tu lah ya? Betul. Okey, so mana doktor gigi ke, mana yang klinik ke, macam tu? Contoh sebab benda ni berlanjutan daripada kita punya pandemik kan. Pandemik. So macam ciri-ciri produk ni, okey, had pembiayaan sampai 150,000 lah. Okey, kalau kita tengok tu kelebihannya adalah khas kepada eksekutif profesional yang berkelayakan tinggi, yang terjejas oleh wabak COVID dan kini menjalankan perniagaan. So contoh dia hilang kerja. Okey, lepas tu dia nak mulakan perniagaan. So dia boleh pergi kepada skim yang tersebut lah, sebab benda ni dikhususkan untuk dia lah. So kalau dia tapi tak yang penting dia yang tak jejas, dia taklah buat berniaga ni. Betul, dia tak terjejas tapi ada orang kata ada side business kan, ada layak ke untuk mohon? Side business, ini untuk yang ni lah, yang terjejas lah. Ini untuk terjejas sahaja. So ini memang program yang dihaskan selepas pasal COVID, yang khas untuk para usahawan yang baru menceburkan diri dalam perniagaan. So ini adalah salah satu program yang ditawarkan dalam Bank Rakyat, which is BR Pro Niaga, khususnya kepada golongan eksekutif. Golongan profesional. Yang kurang profesional kita ada yang lain. Jangan risau. Betul. Jangan risau, ada juga. So tempoh juga masih sama, 26 September sehingga 25 September. Kira setahun lah sampai 25 September. Kita recall balik apa yang skim-skim yang pernah kita tawarkan ya. Untuk yang masih lagi masih lagi valid lagi skim ni, mana-mana yang berminat boleh apply lah. Okey, untuk next skim kita ada, sorry yang laju, masa pun dah ni kan. Untuk skim yang seterusnya, pembiayaan koperasi. Pembiayaan koperasi. Macam tadi fokus untuk koperasi bahagian pembelajaran dan juga masjid, ini yang kecil-kecil lebih kepada keseluruhan ini lebih koperasi. kepada yang memerlukan jumlah yang besar. Jumlah yang besar. Okey, nak tambah modal kerja kan. Okey, pakej pembiayaan kepada koperasi, mikro, kecil, sederhana dan besar. Okey, mikro. Okey, kadar keuntungan untuk pembiayaan koperasi adalah kadar pembiayaan asas plus zero. Maknanya kita ikut kadar asas pembiayaan semasa 6.83, tempoh pembiayaan sehingga 15 tahun. Ini semua tertakluk kepada ciri produk lah. Had pembiayaan tertakluk kepada had kelayakan pelanggan. Okey, kadar keuntungan macam sama lah tadi, plus zero, tempoh sehingga 7 tahun. Tapi flag dah tak? Okey, ini sama macam apa tadi? BR Plus tadi untuk koperasi. Okey. So pembiayaan ni memang fokus. So minta maaf yang ini untuk program yang ini saya tidak tak keluarkan daripada slide tadi. Untuk flexi ni kita dah tak available sebab dia dah tamat Disember, tapi boleh pergi kepada BR Plus I tadi. So yang minta maaf yang ini kita abaikan lah untuk yang, tapi dia boleh, dia bukan maksud saya kata tak boleh. Kita pergi kepada skim yang BR Plus I. Betul. Okey. Pembiayaan yang pertama tadi, betul tak? Betul. Itu dah merangkumi kepada koperasi, SME, mikro. Okey.
Seterusnya kita ada skim jaminan modal kerja SJPP. So SJPP ni adalah syarikat jaminan modal pembiayaan lah. Okey. Dia adalah syarikat yang SJPP ni adalah okey saya terus. Okey. Pozan boleh sambung ya. skim jaminan modal kerja. Skim jaminan modal kerja untuk modal kerja berkaitan dengan capex ataupun capital expenditure dengan jaminan hingga 80% daripada nilai pembiayaan. So maksud SJPP ni syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Mungkin tak pernah dengar lah maksud SJPP. So dia punya had pembiayaan sehingga 10 juta. Kelayakan kepada PKS pada semua sektor. And then dia adalah kalau untuk Bumi Putra dia punya kadar yuran sebanyak 0.5%. So maknanya dia sebagai security kepada pelanggan. Misalnya kata contoh apa-apa berlaku kepada pelanggan, SJPP ni lah akan cover kalau ada kepada pelanggan punya sepanjang. So fungsi SJPP ni dia menjamin pembiayaan kita lah. So apa yang diganti dengan jaminan tu adalah yuran yang dikenakan lah sebanyak 0.75% ataupun 1%, bergantung kepada syarikat tu. So ini biasanya kalau misal kata contohlah ini ada syarikat kan, ini nak buat nak apa ni, nak modal kerja. Okey, nak modal kerja, contoh nak buat trade financing. Okey, contoh tapi kita tak ada cakaran. So kita nak apply 1 juta. So apa yang jamin kita kepada bank ni yang kita boleh secure kita punya 1 juta punya pembiayaan tu? Kita nak letak tanah tak ada, kita nak letak bangunan tak ada. Jadi salah satu dia punya inisiatif yang SJPP ni ada adalah untuk dia jamin kita sebanyak contoh 80% daripada pembiayaan kita. Jadi apa-apa berlaku pada kita, jaminan yang apa ni, SJPP yang jamin lah kepada pihak bank. Dan seterusnya nanti jika apa-apa berlaku, nanti mungkin benda ni pun kita tak nak lah kan apa terjadi, tapi dia punya fungsi tu adalah dia akan bayar balik kita punya pembiayaan tu lah, berapa persen yang kita dapat. So skim-skim ni pun macam tadi skim yang Encik Nur dah wawarkan tu semua ada di semua bank rakyat yang ada, betul tak? Skim macam mana? Skim daripada BR+1 I 1 Paper I Islamik. Oh, okey. Saya cakap Wuhan je. Okey. So skim-skim yang tadi Cik Nur wawarkan tadi tu semua ada di bank rakyat. So tuan-tuan dan perempuan boleh ke bank rakyat yang berhampiran, tanya lebih lanjut dengan pegawai-pegawai yang berada di bank rakyat untuk tahu skim mana yang sesuai. Kadang-kadang kita ingat kita dah sesuai dengan skim A. Untuk skim yang ni actually kalau lagi elok direct kepada kita punya selain yang Johor ni, kalau yang nak tanya lebih lanjut tentang skim-skim yang tadi, boleh direct kepada kami punya pejabat lah di Laki. Okey. So Laki tu boleh contact nombor dekat bawah tu. Boleh. Okey. So seterusnya kita akan pergi dekat produk pembiayaan perniagaan. Ada dua dekat Hartanah dan juga nampak tak penyambung dekat situ. Bridging. Ni nak terangkan ya. Okey. So dekat sini ada dua skim pembiayaan perniagaan, pembiayaan Hartanah dan juga penyambung I. Islamik I. Okey. Okey. Ini general lah. Okey. Boleh dah semua. Untuk produk pembiayaan perniagaan, untuk pembiayaan Hartanah ni melibatkan beli tanah ataupun beli properti, bangunan. So pembiayaan Hartanah menjadi komersial, sila JP bekallah kediaman. Misalnya kata contoh pembiayaan tu untuk dia punya own use lah, untuk bisnes, untuk penggunaan syarikat bisnes. And then jumlah pembiayaan maksimum 90% daripada harga belian. Harga belian maksudnya purchase price lah. Ataupun 100% daripada nilai jualan paksa yang mana lebih rendah. So nilai jualan paksa maksudnya for sale value. So kita finance 100% daripada for sale value. Tempoh pembiayaan maksimum 20 tahun. Untuk pembiayaan penyambung air atau bridging lah, untuk membeli tanah melaksanakan projek yang berkaitan dengan government atau GLC. Jumlah pembiayaan sebanyak 50% daripada nilai jualan tanah, dan 40% daripada kos pembangunan dan 60% daripada keseluruhan kos bangunan, daripada total cost lah. Total cost daripada untuk buat bangunan tu berapa total cost. So kita akan boleh finance 60% daripada tu.
So tempoh pembiayaan maksimum 6 bulan selepas projek siap. Biasanya yang ni pembiayaan bridging ataupun hartanah ni kebanyakan sesuai untuk syarikat seni berhad lah. Kalau untuk sole proprietor dengan partnership tak ada untuk bridging ya. Seterusnya kita akan pergi ke produk pembiayaan perniagaan kontrak projek I ataupun kontrak I dan juga pembiayaan berjangka I. Banyak rupanya. Macam banyak Okey, untuk pembiayaan kontrak ni macam siapa yang biasa untuk projek ni dia sedia maklum lah. Pembiayaan ni untuk menampung kos melaksanakan kontrak yang diterima. Kontrak ni biasa kita ambil daripada government punya kontrak lah. Government dengan GLC, GLIC mana yang reputable lah. So untuk biasanya kita ambil yang Maincon saja. Maincon. Jumlah pembiayaan kita bagi 80%. Ni maksimum daripada jumlah kontrak. As maximum as daripada jumlah kontrak. Tapi benda tu tengok kepada kontrak ni je lah. As maksimum 80%. Tempoh pembiayaan bergantung kepada tarikh tamat kontrak. So dalam kontrak ni general apa yang kita ada dalam kontrak financing lah. Tapi dalam kontrak financing ada banyak lagi benda-benda yang terlibat. Cuma kita nak bagi tahu yang untuk pembiayaan kontrak kami juga menawarkan di Bank Rakyat. Kemudian pembiayaan berjangka term lah, term financing lah. So dia nak cash kan. Dia nak cash, nak cash juta, 2 juta atau 5,000 kan. Untuk modal kerja, pembelian set bagi mengembangkan perniagaan. So general lah. Tapi margin pembiayaan 80% daripada modal keperluan kerja lah. Jadi case to case basis lah. Tempoh pembiayaan maksimum hingga 7 tahun. So seterusnya cash line overdraft lah. Dan cerita overdraft lah. Overdraft ni yang beroperasi melalui akaun, kita punya current account lah, current semasa. Di mana pelanggan dibenarkan untuk mengeluarkan wang dalam akaun semasa sehingga had yang diluluskan. Maknanya akaun dia kosong, dia boleh pakai sehingga negatif 100,000 kalau 100,000 yang dia layak lah. Charge keuntungan dikenakan atas amuan pembiayaan yang digunakan sajalah. Macam biasa OD lah, contoh bulan tu kita pakai 50,000, 50,000 je charge kita kenakan. Di bulanan. Tiada yuran komitmen yang dikenakan atas amuan pembiayaan yang belum digunakan. Tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun tertakluk kepada kita punya annual review lah setiap tahun. Kalau macam kata akaun dia bagus, kita boleh sambung lagi kan. Tapi kalau akaun dia mungkin bukan nak kata tak bagus, mungkin terjejas ke apa ke, kita mungkin akan dalam kita punya semakan tahunan tu lah kita akan decide macam mana. Kemudian kita ada pembiayaan perdagangan kewangan. Iaitu kita ada trade financing lah, iaitu menawarkan pelbagai perkhidmatan dan pembiayaan untuk transaksi perniagaan tempatan dan antarabangsa. Senarai perkhidmatan yang kita ada, sebisa kita ada LC, kita ada shipping guarantee, inward bill for collection, advising letter of credit I, confirmation letter of credit, onward bill, kosong. Bill for collection dan bank guarantee. Senarai pembiayaan, kita ada pembiayaan modal kerja murah bahar, MWCF lah. Kita ada pembiayaan bil I dan pembiayaan bil kredit lah. Ni kalau yang biasa trade financing akan jumpalah yang skim-skim yang seperti ini. Cuma kita nak bagi tahu yang di Bank Rakyat kita juga ada trade financing seperti bank-bank lain juga. Sebelum kita masuk dekat saluran penyampaian. Dah sampai saluran penyampaian. Sebelum kita masuk dekat situ ada satu soalan daripada Puan Ros. Berapa tahun tempoh kerajaan negeri kredit kembali figure pembiayaan loan selepas 14 hari kepada syarikat? Ni saya rasa ni yang first tadi tu ke? PR Johor Niaga ke? Saya rasa sebab dia kerajaan negeri dekat situ. Dia Johor Niaga tu lah. Ni berapa amount yang dia kembalikan The back tu tadi, skim pertama kita PR Johor Niaga ya.
Okey, dalam pembayaran kita setiap bulan, okey, dalam contohkan kita pinjam dengan bank. Okey, contoh sebulan bayar 1,000. Dalam 1,000 tu ada portion untuk principal, ada portion untuk profit. So yang portion untuk profit tu yang akan dikembalikan semula kepada akaun pelanggan. Macam tu. Okey. So berapa tempoh tu? Mana tadi? Berapa tahun tempoh kerajaan? Tempoh Sepanjang pembiayaan, sepanjang tempoh pembiayaan. Okey. So saya harap menjawab amount soalan tu bergantung kepada limit ataupun berapa banyak pembiayaan yang dibuat. Okey. 50,000 berapa 14 hari lah. So ikut pada amount yang kami dapat lepas penulisan. Sebab BR Johor tadi dia ada 3 bahagian, micro, PKS dan juga lady. So dekat lady tu dia include juga dekat micro juga PKS. So dekat situ ada pecahan micro untuk 50,000. Kalau salah betulkan saya. Kalau PKS 500,000. Betul. Okey. Ini benar-benar. So dekat situ tuan-tuan dan puan, syarikat akan pihak bank akan me-evaluate kertas cadangan tuan-tuan perempuan tadi tu untuk tahu berapa banyak jumlah kelulusan yang boleh ditawarkan, betul tak? Betul. So dekat situ baru tahu monthly berapa dan berapa yang ditanggung oleh kerajaan negeri. Betul? Betul. Okey, lastly dekat saluran penyampaian, ini adalah lebih kepada nampak tak tu? Yang tadi kita cakap dekat Johor ada berapa, kat Johor ada berapa tu, dekat sinilah Bank Rakyat buka. Mungkin kita minta teknikal kita. Okey. So dekat sini kita nampak kita 10 pusat perniagaan. So ini yang untuk satu Malaysia lah. Satu Malaysia. Sebab tadilah kenapa kita tunjukkan satu Malaysia, sebab Bank Rakyat yang skim-skim yang lain cuma BR Johor Niaga sahaja untuk khasnya kepada usahawan IC01 buat masa kini. Tapi yang ni rujuk kepada center. Maksudnya center, business banking center. Kalau macam dekat Johor Bahru, kita dekat Laki Perdana. Tapi kita ada juga semua cawangan yang berkaitan lah. Boleh juga hantar mana-mana cawangan berkaitan. Tapi bukan lain sebalik dengan 7 cawangan yang tadi saya sebutkan tadi. Okey, lagi satu secara tambahan secara tambahan untuk yang tak termasuk dalam slide tadi sebab ada ni baru. So kita ada satu skim lagi iaitu commercial hire purchase, CHP. Okey, di Bank Rakyat, di Rakyat Business Center sekarang kami ada juga menawarkan untuk pembiayaan commercial hire purchase. Okey, macam beli lori, beli double cab, company lah yang beli truck, pickup truck. So kalau company transportation boleh lah. Kami pun ada menawarkan pembiayaan tersebut. So most of the produk yang bank-bank lain ada, kami juga ada menawarkan kepada semua pelanggan lah. Yang untuk beli contoh yang CHP, commercial hire purchase, dia buka kepada semua. Tak kisah dia sole proprietor, partnership ataupun syarikat, semua boleh lah. Untuk commercial purchase ni just tambahan lah. Tambahan. Dan sebab saya teringat lah ada satu kes, kita panggil kes usahawan dia buat bisnes van sekolah. So kalau dia nak beli van, boleh pergi ke Bank Rakyat lah. Sesuai ke? Boleh. Okey. Contoh dia memang syarikat tu dia ada van. Contoh dia 3-4 van. Dan dia nak tambah van. Dia boleh apply lah, nak beli tambah truck boleh. Tapi bergantung kepada kelayakan. Yang kita berikan kepada purchase price, sebab kita margin of financing 90% lah daripada total purchase price. Okey. So bila cakap pasal ni, teringat kes-kes yang pernah jumpa kan. Yalah, sebab kebanyakan peniaga semua ni bisnes masing-masing pun nak pakai kenderaan. Yang mana ada kenderaan yang ada sekarang perlu dibaiki, kadang-kadang dia kata baik beli baru. Contoh dia macam tu lah. Dia add sikit lah apa yang ni kan, bincangan kita ni. Okey. Sebelum kita tutup, sebab dah lama dah tempoh kita ni. Okey, satu soalan lah. Tadi kita cakap IC01, 01, 23 ni boleh ke? 23 Johor boleh lah. Sebab kita tahu bukan 01 sahaja Johor. Sebab ramai orang tahu 01 ada Johor, tapi kita tak meninggalkan 23 tu ya. 23 tu juga boleh untuk pembiayaan BR Johor Niaga. Tapi macam tadi saya cakap, sekiranya tak lepas dekat BR Johor Niaga, Encik Noh tadi ada kongsi berkaitan dengan skim-skim yang lain. Boleh tengok mana skim yang kena ataupun meet dengan requirement tentera perempuan untuk apply.
Okey. Sampai situ saja, betul tak? Ada lagi nak kongsi ke? Saya rasa sampai itu Okey, saja. sebab tadi dah kongsi dekat berkenaan dengan skim yang terbaru tu kan. So, Okey. kalau boleh suruh pada semua usahawan yang mana kita berayat kita memang kata biar Johor Niaga ni kata buat item lah. So sebab ini adalah salah satu peluang untuk usahawan kita untuk ambil untuk grab sebab dia subsidi daripada State Johor kan. So boleh ambil peluang untuk apply untuk macam saya cakap tadi, boleh call dekat nombor tertera, pergi mana-mana bank rakyat berdekatan. Mana yang dia boleh tengoklah macam saya cakap tadi, kalau kita recall untuk SME dengan micro, step-step dia kena masuk dalam register dalam padu GB tu lah. Sebab tu adalah satu-satu dokumen yang diperlukan. Okey, soalan daripada Encik Rosli Hashim. Dia tanya, Assalamualaikum Tuan, nak tanya, sekiranya dia pernah buat pembiayaan peribadi, boleh ke buat pinjaman dari BR Johor Niaga? Okey, dia pernah buat pembiayaan peribadi, maknanya Cik Rosli dia bekerja government ataupun dia orang buat bisnes? Okey, macam Tapi ni. boleh lah. Kalau sekarang dia dah full time business, sebab antara syarat daripada BR Johor Niaga ni mesti menceburi bidang perniagaan ni secara sepenuh masa. Contoh Tuan Rosli tadi dah meninggalkan kerja yang sebelum ni sebab buat apa ni, personal financing tu biasanya kepada yang bergaji lah, yang bergaji. Mungkin sekarang ni dah full time menceburi bidang perniagaan, so tak ada masalah, boleh apply. So back to, mungkin teknikal kita boleh buka lagi baik semula dekat bahagian pembiayaan BR Johor Niaga supaya lebih jelas lah. Sebab tadi ni sesi pertama kita kan, mungkin yang baru masuk syarat-syarat dan kelayakan tadi Encik Fauz dia dah sharekan berkenaan dengan kelayakan dia. So dekat sini tuan-tuan boleh nampak usahawan negeri Johor, perniagaan berdaftar dan beroperasi di negeri Johor. Ini paling penting lah, dia kena daftar dalam sistem padu. Dekat mana nak tengok, yang nak screenshot tadi kita dah bagi tahu. So tuan-tuan dan perempuan boleh ulang tayang semula siaran ini. Tengok dekat bahagian mana yang perlu di screenshot, ada folder, bukan folder, dia macam item tab. Betul. So dekat situ tuan-tuan dan perempuan perlu screenshot. Itu adalah salah satu dokumen yang diperlukan. Tadi pun dokumen yang diperlukan pun Cik Fauzan dah kongsikan. So dekat situ dia berbeza daripada micro dan juga PKS. Ini adalah senarai-senarai dokumen dia. Senarai dokumen dia yang diperlukan untuk micro dengan juga SME. Okey. So mengharapkan tadi jawapan daripada Encik Nur dan juga Cik Fauzan menjawab kembali soalan daripada Cik Rosli Hashim tadi berkenaan dengan pinjaman peribadi. Okey. Saya rasa sampai situ saja sesi kita pada petang ini. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan kerana berada di sesi kita sepanjang 1 jam setengah. Okey, 1 jam setengah berada di sesi kita di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang baru masuk ataupun dah berada di pertengahan. Kita ada 2 slot tadi. Saya rumuskanlah, kita ada 2 slot. Satu berkenaan dengan BR Johor Niaga, satu lagi berkenaan dengan skim-skim lain yang ditawarkan oleh Bank Rakyat. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak fokuskan kepada BR Johor Niaga, pergi ke sesi paling awal, sesi pertama, dan berkenaan dengan skim-skim lain yang ditawarkan oleh Bank Rakyat ada di sesi kedua. Kita pisahkan dengan rehat di situ tengah-tengah. Okey. So sampai situ saja. Mungkin kata-kata akhir kita bagi peluang kepada 2 speaker kita dekat sini. Mungkin daripada Cik Nur dulu, kata-kata akhir penutup. Silakan. Terima kasih kepada semua penonton. First kali saya nak mohon maaf lah sekiranya ada salah cakap ke apa, terkasar bahasa ke apa ke. So harap enjoy lah sepanjang masa kita bersiaran ni. Sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan, berhubungilah direct dengan kami di pejabat. Okey. Nombor yang dihubungi 072446481 Bank Rakyat Lakin Perdana. Nampak mata saya Lakin Perdana macam tu. Sebab kita import ni daripada Lakin Perdana. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Okey, seterusnya Cik Fauzan pula. Saya juga terima kasih kepada POJB sendiri juga sebab jemput kita untuk kita lebih kata explore kan ataupun umumkan kita punya produk-produk kepada semua usahawan. Terima kasih kepada Puan Ain. And then kepada semua usahawan, boleh mohon melalui macam mana saya cakap tadi, boleh mohon melalui POJB dah daftar, and then boleh terus submit pada mana-mana cawangan pendekatan. Tapi untuk
Itu untuk biar jauh niaga ya. Skim-skim lain, skim-skim lain boleh dapatkan borang tersebut di pejabat Berakyat Integrated. Okey. So kata-kata akhir daripada saya, mungkin pembiayaan ini tuan-tuan rasa tak sesuai untuk tuan-tuan perempuan pada masa ini, belum tentu masa hadapan tu tak sesuai. Mungkin tak kena pada tuan-tuan pada masa sekarang, kita tahu akan datang. Okey, so ini adalah salah satu mekanisme yang kami gunakan untuk memaklumkan kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan inisiatif, skim, pembiayaan, grant ataupun apa-apa saja daripada agensi ataupun agensi perbankan, kerajaan maupun bukan kerajaan, kepada usahawan khususnya untuk mendapatkan manfaat dia. So sampai situ saja saya rasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Fauzan dan Encik Nur kerana berkongsi, dan juga saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata untuk sepanjang sesi 1.5 jam ni. Sekali lagi kepada usahawan-usahawan yang berminat, boleh kontak di nombor tertera ataupun boleh ulang tayang sesi ni untuk lebih info lah, sebab kita dah fokuskan dekat sebahagian dekat situ, so tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Sampai situ saja pada sesi saya pada saya ni Bistock yang ke-13. Mungkin ini kali terakhir saya bersiaran, saya minta ampun, saya minta maaf. So mungkin selepasnya ada orang lain ke. Okey, itu saja sesi kita pada petang ini. Kita jumpa lagi pada akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.